Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kita
yang Allah Subhanahu Wa Taala kita yang panggilan adalah panggilan untuk kesemua ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini panggilan ini adalah panggilan untuk kita semua. Allah Ta'ala beban dalam hati kita dalam masa kita hidup di atas dunia ini. Untuk kita kena usaha cari jalan bakat mengaji cari penepis diri kita daripada api neraka sebagaimana ayat yang kita dengar saat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ya orang beriman qu anfusakum wa ahlikum nara, hendaklah kamu jagakan diri kamu dan juga anak isteri kamu daripada api neraka. Kita sebagai si suami kena usaha cari jalan buat bagaimana jadi kita dan juga isteri kita dan juga anak kita, cucu kita menjadi lepas daripada api neraka. Demikian juga kita sebagai si isteri kita kena pakai kerjasama dengan si suami untuk pakai berkali bahu dalam usaha untuk fikir buat bagaimana jadi kita semua dalam keluarga kita menjadi ahli syurga. Ya Allah menja'alna min ahli jannah ya Allah. Kita Allah Ta'ala untuk jadi kita dan juga bimbing kita sebagaimana kita semua dari dia siratal mustaqim. Ya Allah kamu tunjukkanlah kepada kami jalan yang betul. Tidak ada cara untuk kita nak tahu, untuk kita nak berjalan di atas jalan yang betul dan belajar dengan cara kita belajar pasal ni. Kita baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dan ikut untuk program yang kita akan untuk ada studio untuk kita ubah cara sikit untuk kita ngaji. Nanti yang pertama kita pakai ngaji tafsir Al-Quran dan kita pimpinan Ar-Rahman dalam kita saja. Lepas daripada ini kita akan mendengar nasihat daripada ustaz-ustaz kita. Kita akan buat giliran setiap minggu. Ada orang main nasihat, main kecek dan benda-benda yang kita perlu tahu, yang kita nak pakai dalam hari yang kita nak pakai dalam masa kita hidup sejak pada pagi sampai petang. Yang mana pada hari ini insya-Allah dan ikut dalam jurua tu Ustaz Ibrahim Abdullah. Tetapi oleh kerana dia usul kita ganti dengan Dr. Ustaz Kamali tu Datuk Fadil kita dan insya-Allah pada kita sekitar pukul 10 sampai pukul 11 kita akan bersama dengan kita. Alhamdulillah. Itu adalah satu benda itu perubahan yang Allah Subhanahu Wa Taala takdir kita semua boleh pakai dan nikmat dan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Alhamdulillah dalam kita mengaji dan setiap minggu tu pada setiap hari Ahad. Dulu ni kita bersama dengan surah Al-Mu'min ataupun dan dengan nama yang satu lagi iaitu surah Ghafir. Itu yang berada dalam juzuk yang ke-24 dan juzuk yang ke-24 yang kita baca Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita dalam Quran. Dan itu kita kena mengaji dalam Quran ni dan kita kena hukum sama kerana kita ni sangat-sangat berhajat kepada tunjuk aja. Kita sangat-sangat berhajat kepada pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran Al-Karim. Kadang-kadang kerana kita kalaulah kita tak baca Quran, kalaulah kita tak tahu apa yang diarah ataupun diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka susah untuk kita hidup. Dan menjadi perahu kita belayar dalam laut tu tak balik tu memang menjadi satu kepayahan. Tapi kalau kita tak baca Quran dan kita mengaji kita dah dengan tajwid yang kita baca, selepas daripada tu kita pakai usaha faham isi kandungan yang Allah Ta'ala cerita dan seterusnya kita pakai beramal dengan apa yang kita faham. Alhamdulillah. Dan kita belayar dari laut, marilah Allah besar secara manapun kita dapat melepaskan perahu kita daripada ombak-ombak dan daripada ujian
yang Allah SWT puji. Kerana tu kita pandai dah nak puji bahawa kita. Dan apabila mari ujian, apa yang susah-susah, berat-berat, kita ada cara kita nak puji bahawa kita tak sering balik. Kan apatah lagi apabila pujian kita senang, Allah Ta'ala puji kita dengan kesenangan apa semua, kita ada kemudi dalam kita nak kemudi bahawa kita tak sering jadi balik ke jalan. Kerana Rasulullah SAW dan bagi peringatan kepada kita supaya kita selalu tu ada ikatan dengan Allah Ta'ala. Tak kira pujian kita senang dan juga pada masa kita susah. Kerana ini tabiat hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala wasiat dah kata kita manusia jadilah apa-apa pun tak kira lah lelaki dan juga wanita dan juga tak kira lah orang kecil besar apa semua tu dalam masa hidup di atas dunia dia kena tepuh dua perkara. Tepuh kadang-kadang dengan kesenangan itu satu cara yang Allah Taala ajar kepada kita. Dan juga kadang-kadang kena ditepuh dengan kesusahan, maka ada satu cara dan yang Rasulullah SAW ajar kepada kita. Itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk ajar kepada kita kata dalam perjalanan hidup kita ni kita nak buat pasal mana jadi kita kemudi itu kita tak ada balik ke jalan. Bukan sikit dua orang yang cuba sahabat dengan jalan dengan sahabat tepuh dengan ujian, kadang-kadang ujian apa yang senang-senang dan juga kadang-kadang ujian apa yang susah-susah tu balik dengan jalan dan tak sampai kepada tempat yang Allah Ta'ala nak suruh kita pergi. Jadi kita kena selalu doa minta oleh Allah Ta'ala jaga kita, minta begitu betul kita sama. Tak kira lah dan kita duduk dalam keadaan apa mana pun minta oleh Allah Ta'ala jaga kita. Apabila Tuhan beri nikmat, minta oleh Tuhan jadikan kita seorang hamba yang benar-benar terima kasih dan bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dan apabila kita tepuh dengan kesusahan, maka kita minta oleh Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sabar dalam menghadapi ujian apa yang susah. Bila kita boleh hidup dua perkara itu, alhamdulillah, kejayaan akan dibagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam surah Al-Mu'min yang ada dalam kitab Pimpinan Ar-Rahman, sebagaimana yang kita baca pada minggu yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala ambil satu cerita dan satu kisah yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa menghadapi seorang raja yang sangat zalim. Seorang raja yang sanggup mengaku dia sebagai seorang seorang raja yang sanggup mengaku dia kata dia lah sebagai Tuhan kepada rakyat dia. Dia tidak malu-malu dan juga tidak segan-segan untuk memperakan dan istighfar depan rakyat yang ramai dengan katanya ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Kalau kita tengok Nabi Musa menghadapi satu cobaan, satu ujian yang sangat berat. Kerana terikat banyak. Dan semenjak daripada kecil tadi Nabi Musa alaihissalam ada ikatan dengan Fir'aun. Fir'aun tu hanya gede dalam keadaan dia tu waktu Bek Hamzah dah dia kata nak bunuh semua anak-anak lelaki daripada Bani Israel, nak bunuh semua. Didapati Allah Ta'ala nak tunjuk kehebatan dia. Hak lain dibunuh oleh Fir'aun, tapi Nabi Musa alaihissalam Masya Allah, Tuhan buat, Tuhan takdir menjadi ibu dia buat tu benda yang tak suka-suka. Suruh dalam tu, lepas tu beranyut sungai. Sungai pula dan Allah Ta'ala hantar Nabi Musa hidup beranyut depan istana Fir'aun. Sampai Fir'aun terpaksa kena pegawai Nabi Musa alaihissalam sejak daripada kecil. Dalam keadaan yang membunuh, tapi ia nak berkata kepada Fir'aun, kepada Nabi Musa. Ini adalah nak tunjuk kepada kita kehebatan Tuhan. Tuhan boleh buat belakang. Kerana dia adalah Tuhan, dia adalah sebagai Tuhan. Adapun Fir'aun, dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan. Yang itu dia
dalam keadaan yang usaha nak bunuh, jak kecil sampai kepada besar, sampai kepada tua, dia tak boleh nak apa kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan sampai akhir Allah Ta'ala denda Fir'aun. Jadi ikut dalam kisah yang kita baca, daripada kalangan orang yang berbangsa Kipti, kerana di zaman Nabi Musa itu dia ada dua bangsa yang terbesar. Dan yang pertama Kipti, bangsa Kipti. Itu bangsa Kipti ni orang yang pasang duduk dalam istana lah. Orang yang pasang, orang panggil keturunan raja, keturunan orang pasang tinggi. Dan juga yang kedua iaitu keturunan Bani Israel. Itu keturunan Bani Israel yang Nabi Musa adalah salah seorang daripada Bani Israel. Jadi dalam keadaan orang Kipti yang Allah Ta'ala beri peluang kepada mereka dalam menerajukan kerajaan. Jadi awak ia mengikut dalam sejarah, tidak ada orang yang sanggup untuk nak beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka dua orang. Itu ikut dalam kitab Ibnu Katsir. Dia ada cerita kata di antara orang yang beriman itu dengan Nabi Musa alaihissalam, dia dua. Itu sebagaimana yang dia kata sini. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma lam yu'min min ali Fir'aun siwa hadha ar-rajul wa imra'atu Fir'aun. Ini apa yang tercatat dalam kitab dari Ibnu Katsir, kata di zaman Fir'aun tu orang yang berbangsa Kipti semua pakak jadi orang menentang kepada Nabi Musa. Mereka dua ya. Dan yang pertama seorang lelaki yang kita dah baca kisah dia, dan insya-Allah sebentar lagi kita akan baca pula kisah ataupun nasihat yang dinasihati oleh seorang yang beriman dan dalam keadaan singwah dalam penuh itu dengan orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua imra'atu Fir'aun, iaitu isteri kepada Fir'aun. Yang isteri itu dalam keadaan singwah dalam yang punah, Allah Ta'ala boleh buat tubik orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat belakang. Baik. Jadi dalam ayat yang kita baca balik, setelah mana Fir'aun ambil keputusan untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam, maka seorang yang beriman dan yang teguh berani berdepan dengan Fir'aun. Dia kata sini, wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yasuna rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadiban fa alayhi kadhibuh wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ini salah satu daripada nasihat yang dikeluarkan oleh seorang mukmin yang berdepan dengan seorang raja yang zalim, yang berakad tubik kata, yang isytihad tubik kata nak bunuh Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia berani. Di sini salah satu daripada PD perangai. Apabila kita mengaji tu, kita kena usaha lah. Itu kena usaha, jadi boleh buat dan sebagaimana yang ada daripada sifat-sifat yang ada pada orang-orang dulu. Itu yang mana di sini ya Rasulullah SAW. Itu yang ada cerita kata afdal jihad, iaitu kalimat adl inda sultan jahil, kama sabata bidzalika hadis. Seafdal jihad, iaitu mengatakan terima yang betul di hadapan raja yang zalim. Ini yang berani. Jadi seorang mukmin yang keliling kelana dia itu adalah orang yang rakab kepada Allah. Setelah mana dia dengar perkataan yang dikeluarkan oleh Fir'aun,
iftihar kata nak bunuh Nabi Musa, maka ia berani bangun. Berani bangun untuk nak bagi nasihat kepada Firaun, kata tidak patut sama sekali kamu nak bunuh dia. Kerana dia adalah seorang rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar. Demikian juga kita ngaji. Bukan kalau kita ngaji, pada main nak dengar dan kisah-kisah, pada kita nak tahu ke apa tak. Bukan waktu ni kita kena usaha, kita kena latih dari kita dalam apabila ada orang panggil kita menjadi berani. Itu dalam nak kecek benar-benar, walaupun cepat orang-orang yang orang-orang yang baik. Lepas tu kita nak latih macam mana? Ya, kita kena latih mula dari rumah tangga kita dulu. Dan kita kadang-kadang dengan anak isteri kita berat mulut untuk nasihat. Sedangkan dia tu bawa jaga kita. Dan kalau kita tengok sini, bagaimana kita nak bikin berani kecek depan seorang raja yang zalim, sedangkan di hadapan isteri kita yang kita ada kemampuan, di hadapan anak-anak kita yang kita ada kemampuan untuk nasihat dia, untuk kita kecek benar-benar, kita dah jadi berat mulut. Jadi maknanya kita kena mula dari rumah tangga kita tu. Kita mesti isteri kita apabila tengok kasih suami itu buat benda tak baik, benda orang pasal jaga dengan ajaran Ta'ala, maka si suami si isteri kena berani untuk nak kecek benar-benar. Itu apatah lagi si suami apabila tengok si isteri itu buat benda yang tidak baik, maka ia kena kukuh jadi berani kita kecek. Isteri kita nak tutup daripada rumah dalam keadaan aurat dan tutup, tak ada tutup, ataupun tutup dah tapi tak ada guna lagi dengan syariat, maka kita kena berani untuk nak tegur, untuk nak nasihat. Dan kalau kita nak pakai ayat Quran, ayat Quran kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, hendaklah kamu jagakan diri kamu dan juga anak isteri kamu daripada api neraka. Kita kena menjadi berasa apabila isteri kita, apabila anak kita buat benda yang tidak baik, maka kita kena menjadi berasa kata seolah-olah dia kena jaga kaki nak masuk dalam api dah. Itu yang kita tak dapat tidak kena heret dia. Jangan dia jaga kaki masuk dalam api. Dan kena-kena kena heret, walaupun yang murid, walaupun yang sedang petikan pasal tak malat pun, kita kena usaha nasihat, usaha kita. Banyak baca. Itu baru dah kita mengaji kisah Nabi Musa AS dalam menghadapi Firaun, kisah seorang mukmin dalam menghadapi Firaun, maka ia berani untuk nasihat kepada Firaun dan dengan katanya, patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana dia menegaskan Tuhanku ialah Allah. Dia berani. Itu hai raja kena kedah dan patut kedah mulut kita bunuh dalam keadaan dia mengaku kata tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Tidak munafik sama sekali lah. Kadang-kadang apa yang orang rasa sebagaimana rasa yang kita baca pada minggu yang telah lepas, yang dia wangi satu alasan pasal mudah-mudah. Dia kata wa iyyaku kadiban fa alaihi kadibuh. Kalaulah dia seorang yang berdusta, maka dialah yang menanggung dosa-dosanya. Kalaulah Nabi Musa itu bohong, maka ia pikul sendiri. Tapi sebaliknya, wa iyyaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Jika apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah benda yang benar, nascaya kamu akan ditimpa oleh sebahagian daripada azab yang dijanjikan kepada kamu. Kalau dah Nabi Musa buat benda benar, bagaimana yang Nabi Musa ceritalah, orang yang pasal melentai, orang yang pasal lawan, Tuhan nak turun bala, Tuhan nak hantar azab lagi. Habis tu, hak jawabin yang dikacau. Dan bahkan sepatutnya kamu kena beriman dengan apa yang dibawa oleh Musa. Kenapa? Kerana apabila beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, dunia selamat, dan juga apatah lagi pada hari akhir esok akan dapat hadiah yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hidup para nabi dan juga para rasul.
Di zaman dia, iaitu melalui lidah Nabi Musa AS. Itu adalah cerita yang telah kita baca pada minggu yang telah lepas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jadi daripada kalangan orang yang betul dalam keadaan kebanyakan mereka itu dan kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS, tapi ia seli kuping. Ada seorang manusia yang Allah Ta'ala bubuh keimanan dalam diri dia, walaupun ia seorang, maka ia berani untuk bangun dan bagi nasihat kepada Fir'aun supaya Fir'aun itu tidak melaksanakan apa yang telah dia keluar. Untuk ayat itu nasihat, beberapa nasihat lagi yang dikatakan oleh seorang orang yang beriman kepada muka surat yang ke dalam 1027 dalam kitab pimpinan kita, pimpinan Ar-Rahman. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Ini juga salah satu daripada nasihat ataupun satu perkataan yang keluar lebih daripada mulut orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, yang dalam keadaan Fir'aun itu sangat-sangat marah, tapi ia berani untuk kecek tubik dan perkataan yang nak menyakit hati ataupun sebagai perkataan untuk berbagi peringatan kepada Fir'aun dan juga orang-orang yang berada tepi Fir'aun itu, supaya ia tidak laksanakan benda-benda yang buat menjadi Allah Subhanahu Wa Taala berkah. Sebab itu katakan apa? Dan berkatalah pula orang-orang yang beriman itu, wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa kebinasaan sebagaimana yang telah menimpa kaum-kaum yang bergabung menentang rasul-rasulnya. Ini salah satu daripada nasihat yang dikatakan oleh seorang yang beriman. Cuba kita gambar, cuba kita khayal. Semua orang yang keliling kala Fir'aun itu orang yang lawan Nabi Musa belakang. Seorang ia yang bangkuran. Dan kita kadang-kadang ramai-ramai orang yang pasal beriman, depan orang kedai ataupun depan orang jahat seorang, kita tak ada berani untuk pergi lagi dan tahu dia. Tapi hak ni seorang orang yang beriman dikelilingi dengan orang-orang yang pasal menentang Nabi Musa, dia berani dan sanggup. Sahabat itu dari Rasulullah SAW kita kata, seafdal jihad, iaitu perkataan yang betul, perkataan yang benar di hadapan pemimpin atau pengajar yang zalim. Hari kita kena usaha bagaimana kita cerita tadi lah. Kita jangan jadi syaitan bisu bagi. Orang buat benda-benda yang tidak baik. Sebagaimana yang kita tengok dalam masyarakat kita, bagi bakat membisukan diri sampai benda-benda muka itu daripada satu hari, daripada satu kalau jadi dua, jadi tiga, sampai mengebok masuk ke dalam masyarakat kita. Sekali lah kita bakat dia, bakat tak ada kata pun, tak bakat tak ada usaha, maka benda kejahatan itu akan mengebok dan secepat daripada tuairan lagi. Dia pun mengebok. Kerana hal ini dia setuju oleh hawa nafsu. Lebih lagi anak-anak muda kita. Kalau kita tak ada bakat jaga, kalau kita tak ada bakat padu, anak muda kita masa depan tu kena jadi pasal mana? Masa depan tu jadi orang muda orang pasal jadi terimeh, baca Quran menjadi kena tu, payah kau mudahkan kita tengok keadaan. Selama kita terimeh pun kaya, makmum itu berbeza lagi. Maka ada duduk minum air itu belakang. Sekali lah kita tak ada bakat usaha. Hari ini sebagaimana yang kita kena bakat mula daripada rumah tangga kita dulu. Dan nabda bil usrah, kita mula dengan usrah kita, dengan rumah tangga kita. Kita kali kita tak kena tukar lain. Kali kita bakat usaha rumah tangga kita tu. Sebagaimana yang telah kita nasihat sama dah, kata kita dalam rumah tangga kita kena usaha jadi ada halakah minggu kita. Setiap minggu kita boleh kecek dengan isteri kita, boleh kecek dengan anak-anak kita, boleh kecek dengan anak menantu kita. Kata kita ni nak mudi perahu ke mana? Pasal mana kena ke tak lagi jalan hidup kita.
Kita buat seminggu sekali. Hari waktu saya paling luar, kalau kerja belakang, dia bagi lepas ada subuh ataupun di mana, kita bakal buat. Baca Quran, boleh SPP seorang, lepas daripada baca Quran, kalau kita sebagai lelaki ataupun sebagai suami yang kita boleh nasihat, kita nasihat. Tak ada nasihat, isteri kita nasihat. Kalau kita tak ada isteri kita tak ada nasihat, anak kita usah-usah, pasal pandang-pandang, dia baca pula. Baca terjemah buat kita. Lepas tu maka mereka kaji macam mana ni kita ni, dari rumah tangga kita, dari atas dunia ni kita tak jauh dah. Rumah kita kena-kena pun kita usaha buat dah. Buaya panas tak sebi kita panas, buaya hujan tak sebi diri. Hari akan esok kita buat macam mana, kita bakal mikir buat macam mana. Jadi kita dah ni boleh jauh lah rumah dalam syurga. Di antaranya Rasulullah SAW cerita kepada kita, kau pasang semaya sunat, kau semaya wajib itu sama tu lah tak, semaya sunat. Rasulullah SAW cerita kata, siapa-siapa yang boleh mulazamah setiap hari 12 rakaat semaya sunat rawatib, dalam satu hadis Nabi kata, "Banallahu lahu baitan fil jannah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan ni kita boleh usaha. Siapa-siapa yang mulazamah semaya sunat rawatib ataupun semaya sunat kafir waktu tu 12 rakaat nak hari berjaga, maka Nabi kata banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Taala sanggup untuk bina rumah dan istana bagi dia dalam syurga. Mana kata kita boleh jauh belalang. Kalau lah kita jadi rumah kita tu dalam syurga siap dah, lalu kena jadi kemah semaya sunat kita. 12 rakaat kafir waktu tu. Tu belum pada zuhur 4 rakaat. Lepas pada zuhur 2 rakaat jadi ni. Lepas pada maghrib tu dah 2 rakaat jadi 8. Lepas pada isya 2 rakaat jadi 10. Lepas tu sebelum subuh 2 rakaat jadi 12 rakaat. Lepas tu tambah orang tak ada masalah lah. Bukan kata pada 12 orang ni 12 ni. Kalau kita boleh buat 12, makna kata kita ada siap dah anak bagi kita masuk dalam syurga Allah Taala. Kalau apa? Kalau rumah kita ni Tuhan bina lah. Tuhan nak buat, bukan biasa. Bukan wiswak sama dah ni. Dan Allah Taala yang sanggup untuk nak bina kepada kita rumah dalam syurga. Kalau kita nak bina dan dikelilingi kelada rumah kita dalam syurga tu penuh dengan pohon kayu, nak ajar pula. Dan siapa yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, makna kata dia telah pun tanda pohon kayu dalam syurga satu pohon. Kata 100 kali tarik, pohon kayu kita penuh dalam syurga kita, masya-Allah. Cara dan untuk kita nak tempat kita dalam syurga kita. Isteri kita bersyukur, dan kita bakal bina anak kita bersyukur. Dari itu dalam minggu kita tu kita usaha. Kena-kena kita kena ada. Dan dalam minggu kita jadi boleh beripun sekali. Dan kalau beripun makan nasi, waktu tu tak ada masalah dah. Kalau beripun bakal main kecek kita. Bagaimana kita ni duduk guna kedok ni. Dan kita semua bakal nak kepada syurga Allah Ta'ala. Bakal doa, ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga Firdaus, ya Allah. Duk biasa ini kena kedok. Boleh kita lagi nak masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Buat tu kita perlu bakal mikir, bakal nak kerja semua, insyaAllah. Buat menjadi kita tu berasa. Tu tengok kemudi perawi kita kemudi. Ada patah, ada kita kemudi tak kena, kita bagi. Kalau kemudi yang kita kemudi tu patah, perawi yang dimutan, kena bagi kemudi kita. Kalau lah kita kemudi perawi, kemudi kita tak terbatah ni, tapi kita tak pandai nak kemudi. Duk letak air semua. Gip balik. Tu letak hambak. Tu kita